A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah hari ini kita akan sambung membaca sebuah kitab berkaitan dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, iaitu hadis 40 karangan daripada Imam An-Nawawi. Hadis 40, insya-Allah kita akan masuk hadis yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa iyata'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Daripada anak kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata apa? Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, terbinanya Islam atas 5 perkara. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lagi, yang keduanya adalah mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Apa hadis ini berkaitan dengan apa? Rukun Islam terdiri daripada 5 perkara. Bermakna untuk seseorang itu, setelah dia mengakui bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, selepas dia dah meyakini, bersyahadah dan dia meyakini bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, segala-galanya yang ada dalam dunia ini hanyalah Allah sahaja Tuhan yang layak disembah, dan mengakui bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhnya, iaitu Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Setelah dia beriman dengan perkara tersebut, dia hendaklah melakukan solat, mendirikan solat. Solat apa? Solat 5 waktu sehari semalam. Bermaksud subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dalam
harian kita, dalam waktu-waktu harian kita daripada kita bangun sampailah kita tidur untuk menghabiskan 24 jam, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita perkara-perkara yang ada dalam rukun Islam. Bermaksud, kalau kita kata hari-hari, apa benda je yang Allah nak kita buat? Yang pertama adalah melaksanakan solat. Melaksanakan solat, di mana solat ini adalah solat 5 waktu. Solat yang wajib, solat 5 waktu sehari semalam, yang mana tak ada siapa-siapa pun yang boleh meninggalkan solat ini sengaja ataupun tidak sengaja. Sampai saya boleh katakan, kalaulah seseorang itu dia dalam keadaan stroke sekalipun, tangan tak boleh bergerak, kaki tak boleh bergerak, maksudnya terbaring saja, tapi dia sedar, cuma dia tak boleh nak respon, orang ini pun mesti mengerjakan solat. Kalaulah dia tak boleh buat pergerakan ke, dia tak boleh, dia memang terbaring saja, dia boleh solat dalam keadaan baring, dengan cara dia membayangkan pergerakan solat itu. Maksudnya dia solat daripada hati dia. Kalaulah ada daripada ahli keluarga dia yang faham, dia boleh tolong ambilkan wuduk dan dia boleh bagi tahu bahawasanya sekarang dah masuk waktu zuhur, sekarang dah masuk waktu isyak dan sebagainya, supaya dia dapat melaksanakan solat itu. Tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh solat duduk, solat baring. Tak boleh solat baring, solat dengan apa yang boleh kita bergerak. Tak boleh bergerak, solat daripada hati. Yang tak boleh solat ni adalah orang itu hilang akalnya. Hilang akalnya maksudnya gila, ataupun dia telah pun mati. Itu adalah yang pertama. Bermakna solat, apabila kita setelah selesai kita mengucapkan kalimah syahadah, hendaklah kita mendirikan solat. Selepas kita mendirikan solat, kita hendaklah mengeluarkan zakat. Zakat ni ada pelbagai zakat. Sebagai contoh yang kita selalu lazimi adalah zakat fitrah. Zakat fitrah tiap-tiap dalam bulan Ramadan, tiap-tiap dalam Ramadan kita kena keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang berbentuk beras ke ataupun keuangan ke yang kita berikan kepada orang yang layak menerima zakat, orang miskin, ataupun kita ada saluran yang betul daripada pusat-pusat zakat di mana telah melantik amil-amil untuk menerima zakat. Maksudnya kita bayar kepada mereka sebagai wakil untuk diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Dan selain itu kita pun ada zakat harta, zakat pendapatan. Sekiranya seseorang itu berpendapatan, dia ada kiraan dia. Di mana kita boleh pergi ke pusat zakat, kita boleh kirakan harta kita sekian-sekian, kita punya duit, gaji kita, pendapatan kita sekian-sekian, berapa banyak perlu dizakatkan. Jadi dalam Islam ini kita ada satu institusi di mana keuangan kita untuk umat Islam secara keseluruhannya, kita ada satu, boleh saya katakan sebagai bank, ataupun sebagai bank pusat di mana kita punya donation kita, kita punya kumpulan, wang kumpulan kita kepada pusat zakat untuk diagihkan kepada orang yang memerlukan. Sebab itu kalaulah seseorang itu orang Islam, dia miskin dan dia susah, insya-Allah dengan zakat ini yang kita berikan dapat membantu mereka meringankan beban sedikit sebanyak. Itu adalah zakat, berkaitan dengan zakat yang kita keluarkan ikut kemampuan kita. Bukannya kita kena keluar satu jumlah yang luar kemampuan kita. Dia ada kiraan dia. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyusahkan kita sekalipun, kerana zakat yang kita keluarkan itu berdasarkan kemampuan kita. Selesai zakat, kemudian kita kena apa? Kita kena mengerjakan haji. Rukun Islam yang seterusnya adalah haji.
Dalam hadis ini bagi tahu menunaikan haji di Baitullah. Kalau nak ikutkan haji di Baitullah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan haji ini kalau orang itu orang Mekah ataupun orang Saudi sekalipun mudah bagi mereka. Tapi untuk kita yang jauh, yang duduk di Asia, duduk di Malaysia, untuk menunaikan haji bukan semua orang mampu. Dan bukan semua orang boleh pergi menunaikan haji. Sebab apa? Bayaran haji kalau ikut pada kerajaan semakin lama semakin bertambah. Dan lepas Covid ni pun lebih bertambah. Dan kalau melalui swasta pun berpuluh-puluh ribu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, tunaikanlah haji, buatlah haji sekiranya kamu berkemampuan. Sungguh pun berkemampuan, tapi kita kena usaha ke arah itu. Bermaksud kita kena azam. Walaupun kita orang miskin sekalipun, kena ada rasa azam bahawa, ya Allah, sampaikanlah aku ke Baitullah, sampaikanlah aku untuk menunaikan haji. Azam kena ada dan kena kumpulkan duit. Berapa jumlah sekalipun, kita ada tabung haji, kita ada tolakan gaji, boleh buat semua itu. Janganlah kalau dalam hadis ni bagi tahu, sekiranya kita dalam berkemampuan, tunaikanlah haji. Maksudnya kalau tak mampu, tak payah tunaikan. Janganlah kita dah mentang-mentang kata tak berkemampuan, tak boleh, tak payah menunaikan haji, kita pun tak adalah usaha ke arah untuk menunaikan haji. Dan kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam 365 hari, 12 bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala memperuntukkan satu bulan. Satu bulan yang dinamakan Ramadan untuk kita berpuasa. Itu puasa yang wajib. Puasa yang wajib sebulan saja Allah peruntukkan. Dan luar daripada puasa wajib, ada puasa sunat, Isnin Khamis, puasa Rejab ke, puasa Syaban ke, yang kita boleh buat ataupun kita tak perlu buat. Tak perlu buat pun tak apa. Itunya adalah puasa sunat. Puasa 6 selepas bulan Ramadan, dalam bulan Syawal. Yang Allah peruntukkan kita dalam rukun Islam ini adalah puasa dalam bulan Ramadan sahaja. Dalam puasa dalam bulan Ramadan sahaja. Rukun-rukun Islam inilah yang menjadi asas dalam mewujudkan sesuatu individu itu, kalau dia Muslim ataupun dia tidak Muslim. Dan dia menunaikan rukun-rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang pertama. Dan yang kedua, wa iqamis salah, yang kedua. Lepas itu apa? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat pendapatan sejumlah wang, harta yang kita ada. Kemudian wa hajjil bait, menunaikan haji sekiranya kita berkemampuan. Dan yang kelima adalah dalam hadis ini memberitahu berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi 5 perkara sahaja yang Allah tuntut. Kalau hari-hari apa dia? Kalau hari-hari yang Allah tuntut kita adalah solat 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sahaja. Kemudian puasa sebulan, setahun, sebulan saja Allah suruh. Lepas tu keluarkan zakat, ikut kemampuan, dan tunaikan haji. Betapa mudahnya sebenarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita sahaja yang nak buat ataupun tak nak buat, ataupun nak menuruti tuntutan agama ataupun tidak. Yang mana pada hari ini ramai orang yang meninggalkan solat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan sengaja itu sebenarnya lagi memarahkan dia, memparahkan lagi kehidupan dia apabila dia tidak menunaikan solat. Sedangkan dalam harian kita hanya dituntut adalah solat saja. Kalau setahun sekali saja dalam bulan Ramadan Allah tuntut kita untuk puasa. Zakat
pun ikut keperluan, bukannya ada jumlah yang khusus, dia ada pendapatan kita. Kalau zakat fitrah pun tidaklah mencapai harga sampai 100 sekali pun untuk satu kepala ataupun satu orang. Dan kalau menunaikan haji pun ikut kemampuan, tapi mesti ada usaha ke arah tersebut. Jadi sekadar itu dulu hadis berkaitan dengan rukun Islam daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ketiga, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.